Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anugerah Piawaian Pelancongan ASEAN diadakan untuk mengiktiraf dan menghargai kecemerlangan dalam pelancongan, mengetengahkan pematuhan kepada standard kualiti, amalan kelestarian dan pencapaian yang boleh dicontohi oleh pertubuhan pelancongan. Selain itu, anugerah juga merupakan sebahagian daripada usaha meningkatkan kualiti perkhidmatan dan daya saing ASEAN sebagai destinasi berkualiti tinggi. Majlis penyampaian anugerah diadakan di Cebu, Filipina baru-baru ini sempena Forum Pelancongan ASEAN 2026. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, menyampaikan anugerah bagi peserta negara Brunei Darussalam. Antara penerimanya, Hotel Radisson dipilih bagi kategori Hotel Hijau ASEAN. Dewan Anaura Hotel Radisson dan Dewan Utama Indra Samudra di Empire Brunei dipilih bagi kategori bilik mesyuarat. Anugerah ASEAN MICE kategori tempat pameran diberikan kepada Dewan Utama Indra Samudra di Empire Brunei dan Pusat Persidangan Antarabangsa BRIDEX. Anugerah tersebut mencerminkan komitmen negara Brunei Darussalam untuk menyampaikan hasil pengalaman berkualiti pelancong antarabangsa serta berusaha meletakkan negara sebagai destinasi pelancongan berkualiti tinggi dan menarik. Dewan Bahasa dan Pustaka melalui bahagian penyelidikan dokumentasi dan pengiktirafan mengajarkan peraduan fotografi sempena Malam Gemilang UBD Drone Show dan persembahan bunga api di Jerutung Park Garden. Penyampaian hadiah bagi para pemenang peraduan tersebut diadakan di Pusat Sejarah Brunei. Penyampaian hadiah cenderamata dan sijil penghargaan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi Mohamad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Johan bagi kategori A dimenangi oleh Awang Muhammad Sufri bin Awang Osman, manakala Johan bagi kategori B disandang oleh Awang Nur Hazmi bin Haji Razali. Peraduan merupakan salah satu platform kreatif yang menyediakan peluang kepada individu untuk mengekspresikan pandangan dan emosi melalui medium visual dan penulisan, seterusnya memperluas apresiasi seni serta melahirkan bakat baharu yang berpotensi diketengahkan ke peringkat yang lebih tinggi. Kerja-kerja pembaikan segera paip utama di Kampung Batang Mitos bekalan air bersih ke sebahagian besar daerah Brunei dan Muara kini dalam fasa pemulihan. Kementerian Pembangunan dalam siaran medianya memaklumkan beberapa kawasan telah pun menerima bekalan air seperti kawasan Brakas, Lambak Kanan, Jalan Pasir Brakas, Kampung Serusup, Kampung Bunut, Kampung Telanai, Kampung Tungku, Kampung Beribi, Kampung Junjungan, Kampung Masin, Kampung Bebatik Kilanas, Kampung Mulaut, Kampung Pangkalan Batu, kawasan Kampung Rimba, Kampung Gadong dan Kampung Katok. Manakala pengagihan bekalan air daripada tangki-tangki lain masih diteruskan dan disegerakan. Jabatan Kejaraya menyarankan orang ramai yang mempunyai tangki persendirian untuk melaksanakan kerja-kerja flushing bagi memastikan ia sentiasa dalam keadaan yang bersih. Dalam pada masa yang sama, Jabatan Kejaraya dengan kerjasama agensi-agensi kerajaan lain seperti pasukan bomba dan penyelamat telah pun melaksanakan kerja-kerja flushing di lokasi-lokasi yang dikenal pasti bagi menstabilkan tekanan serta memastikan kualiti air sistem agihan berada pada tahap yang memuaskan. Kementerian Pembangunan ingin mengucapkan ribuan terima kasih atas kerjasama agensi-agensi yang terus sama berganding usaha, khususnya Kementerian Pertahanan, Pusat Pengurusan Bencana Kebangsaan, Jabatan Bomba dan Penyelamat dan Jabatan Bandaran Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri, Jabatan Perhutanan Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, para sukarelawan daripada Yayasan Sultan Haji Hasanah Bolkiah,
Persatuan Bulan Sabit Merah, penuntut Kolej Laksmana Brunei yang turut menyumbangkan tenaga, rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam, pihak swasta dan kemasyarakatan serta para petugas di lapangan. Kementerian Pembangunan juga merakamkan setinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada orang ramai atas sokongan dan kesabaran yang berterusan serta kerjasama dalam menyebarkan maklumat yang dikeluarkan secara rasmi oleh kementerian berkenaan. Kerjasama dan sokongan daripada semua pihak amatlah dihargai dan mencerminkan semangat perpaduan dalam menghadapi situasi ini bersama-sama. Masyarakat yang sihat menjamin pertumbuhan ekonomi dan produktiviti negara. Namun mengapakah penglibatan sektor bukan kesihatan dan orang ramai penting dalam melahirkan masyarakat sihat? Ikuti laporan Wawasan Brunei 2035 kali ini bersama pewarta RTB Muhammad Daud Haji Tua. Melahirkan masyarakat sehat antara visi yang terkandung dalam matlamat kedua Wawasan Brunei 2035 iaitu menikmati kualiti kehidupan rakyat yang tinggi. Sumbangan tenaga kerja yang berpendidikan, mahir dan berkaliber mampu melaksanakan tugas dan membawa negara mencapai kemajuan. Dengan kesihatan masyarakat akan membantu kesihatan yang menyeluruh dan juga dari segi produktiviti masyarakat yang sihat bantu perkembangan negara melalui peningkatan produktiviti dan juga pengurangan kos perbelanjaan. Kesihatan masyarakat penting kerana memastikan rakyat hidup berkualiti, produktif dan mampu menyumbang kepada pembangunan negara serta mengurangkan beban kos kesihatan. Masyarakat sehat menyumbang kepada ekonomi, produktiviti dan melahirkan generasi berkualiti. Pelbagai usaha dilaksanakan untuk menangani sebahagian besar punca utama masalah kesihatan yang dihidapi oleh warga Brunei iaitu penyakit tidak berjangkit. Pencegahan dan pengawalan penyakit-penyakit tidak berjangkit ini adalah salah satu keutamaan strategik Kementerian Kesihatan bagi tahun 2019 hingga 2023. Ada beberapa dasar dan program yang telah dan sedang dilaksanakan. Yang pertama, Nutrition dan Physical Activity Guidelines bagi childcare center. So ini adalah garis panduan bagi penjagaan kanak-kanak ini untuk membuat aktiviti yang nyorang dapat diupuk dari kecil lagi. Selain itu, Tani juga ada Code of Responsible Marketing of Food and Beverages to Children in Brunei Darussalam yang mana Ketani menjalankan restrictions dari segi marketing ataupun makanan-makanan dan minuman yang tidak sihat. Selain itu juga pun bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dalam memastikan penyediaan sarapan pagi bagi sekolah-sekolah yang menyediakan sarapan pagi ini menyediakan sarapan pagi yang lebih sihat. Kesedaran dan pengetahuan tinggi mengenai isu kesihatan harus diterjemahkan kepada tindakan dan tingkah laku yang lebih positif. Ini kerana rakyat yang celik kesihatan mampu menjana pertumbuhan sekaligus membantu negara untuk merealisasikan matlamat Wawasan Brunei 2035. Laporan Muhammad Daud Haji Tua untuk Berita RTB. Pameran Hari Polis yang diadakan selama 2 hari sempena sambutan Hari Polis ke-105 tahun menampilkan pelbagai pengisian interaktif dianjurkan oleh pasukan polis di Raja Brunei. Pameran yang berlangsung di Stadium Hasanah Bolkiah Polis Gadong menjadi platform mendekatkan pasukan polis dengan masyarakat.
Pameran disertai oleh Jabatan dan Formasi Pasukan Polis Diraja Brunei, Persatuan Keluarga Polis Diraja Brunei Pekerti serta beberapa agensi penguatkuasaan undang-undang antaranya Jabatan Penjara, Jabatan Kastam dan Eksais Diraja dan bahagian penguatkuasaan agama dan Jabatan Hal Ehwal Syariah. Juga diadakan demonstrasi operasi kepolisan, pameran kenderaan serta kaunter penerangan dan kesedaran jenayah untuk orang ramai. Enam 60 orang menyertai bengkel pengurusan jenazah kali ke-23. Bengkel dianjurkan bersama Al-Razak Kifayah Management, Masjid Kampung Batong dan Jabatan Hal Ehwal Masjid Kementerian Hal Ehwal Agama. Bertemakan pakaian di alam barzah, perasmian bengkel berlangsung di Masjid Jeffrey Bolkiah, Kampung Batong. Perasmiannya disempurnakan oleh Awang Haji Amir Hisham bin Haji Masri, pemangku pengarah Hal Ehwal Masjid. Bengkel bertujuan memberi pendedahan kepada masyarakat terhadap pelaksanaan fardu kifayah, khususnya dalam aspek pengurusan jenazah. Sememangnya untuk memperkasakan lagi ataupun menguatkan lagi kefahaman masyarakat kita ni mengenai dengan betapa pentingnya pengurusan jenazah ni. Yang mana ia juga adalah merupakan orang kita ni akan meningkatkan lagi kesedaran yang persiapan ini sebenarnya perlu ada arah kita ni. Masjid An-Naim Rancang Perumahan Negara Kampung Pancuran Mengkubau mengadakan majlis Khatam Al-Quran dan doa kesyukuran sempena setahun pembukaan masjid berkenaan. Hadir yang dimuliakan Pihin Orang Kaiseri Dewa Meja Jeneral Bersara Datuk Seri Pahlawan Awang Haji Muhammad bin Haji Daud selaku penaung ahli jawatankuasa takmir Masjid An-Naim. 100 peserta khatam terdiri daripada para pelajar kelas Al-Quran dewasa dan muslimah. Majlis berkebajikan ini diharap akan dapat menarik minat para jemaah dan penduduk kampung untuk sentiasa berdamping dengan Al-Quran, lebih-lebih lagi menjelang bulan Ramadan yang penuh keberkatan. Sukan dengan memperoleh 4,476 jatuhan pin terkumpul, pasukan daerah Brunei dan Muara menjuarai perlawanan bowling Piala Persahabatan antara jabatan-jabatan daerah serta penghulu mukim dan ketua kampung 2026. Perlawanan diadakan di Go Strike Bowling Centre, Seria. Perlawanan dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri yang turut menyertai saingan 16 pasukan. Naib juara disandang oleh pasukan daerah Tutong, manakala pasukan daerah Blyth di tempat ketiga. Perlawanan diadakan bagi memperkukuh kerjasama melalui aktiviti sihat juga menyertai ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara.